Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Wan Muhammad Azihan bin Husin daripada SMK Sultan Yusof Batu Gajah. So untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bidang pembelajaran fizik kuantum dan menerangkan konsep foton, menyelesaikan masalah bagi 1. Tenaga foton E sama dengan HF, 2. Kuasa P sama dengan NHF, di mana N ialah bilangan foton yang dipancarkan per saat. So apakah itu foton? Pada tahun 1905, Albert Einstein mencadangkan bahawa cahaya datang dalam ikatan tenaga ataupun dipanggil bundle of energy. So dia berkumpul. So cahaya akan disebarkan sebagai zarah kecil yang dipanggil foton. Foton juga ditakrifkan sebagai zarah dengan jisim sifar yang terdiri daripada kuantum radiasi elektromagnet di mana tenaganya tertumpu. Kuantum bermaksud jumlah tetap. So foton bergerak dengan kelajuan cahaya dalam vacuum seperti yang kamu boleh tengok digambarkan daripada gambar dekat sebelah tu. Foton perlu menjelaskan kesan fotoelektrik dan fenomena lain yang memerlukan cahaya untuk memiliki sifar zarah. Foton berfrekuensi tinggi mempunyai lebih banyak tenaga. Contohnya, foton cahaya biru yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi mempunyai tenaga yang lebih daripada foton cahaya merah yang mempunyai frekuensi yang lebih rendah. Seterusnya, elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Kedualan zarah telah diterangkan dalam tajuk yang sebelumnya. Cahaya mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Oleh itu, cahaya dan elektron masing-masing dikatakan bersifat kedualan gelombang. Dual ni maksudnya mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan sifat zarah. Sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Kita akan tengok equation atau persamaan bagi E, energi tenaga cahaya dipindah dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Equation E sama dengan HF, di mana H ialah pemalar Planck dan F frekuensi gelombang cahaya. Untuk gelombang elektromagnet, hubungan kelajuan gelombang C dengan panjang gelombang lambda ialah C sama dengan F lambda. Maka F frekuensi sama dengan C per lambda. Dan kita akan dapat rumus dari diterbitkan rumus daripada kedua-dua rumus ni akan menghasilkan E sama dengan hc per lambda. Take note nanti kita akan buat soalan daripada rumus ni. Tenaga untuk satu foton E sama dengan HF andaikan sebanyak N foton dipancarkan dalam sesaat. So N ni berapa foton yang dipancarkan dalam masa sesaat. Maka kuasa foton P ialah jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat. Ialah P sama dengan NHF. So F kita dah daripada rumus dekat atas tadi. F sama dengan C per lambda. So NHC per lambda iaitu N bilangan foton yang dipancarkan sesaat. Dan kita akan cuba menyelesaikan masalah bagi tenaga dan kuasa foton. Kita tengok contoh 1. Sebuah lampu 50 watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang lambda equal to 7.0 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Berapakah bilangan foton yang dipancarkan per saat? So cara dia, langkah 1 kita kena mengenal pasti
masalah. So masalah tu apa soalan yang ditanya lah. So dia nak bilangan foton yang dipancarkan per saat. Okey, langkah 2, mengenal pasti maklumat yang diberikan. Apakah maklumat yang diberikan dalam soalan? Yang pertama, diberikan panjang gelombang lambda sama dengan 7.0 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Kuasa P sama dengan 50 watt. Okey, so lain pemala Planck, H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 4 joule saat. Okey, so pemala Planck ni memang sama je. Okey, dan laju cahaya dalam vacuum pun sama, 3.0 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Okey, 3. Apa rumus yang nak digunakan? Mengenal pasti rumus yang boleh digunakan. So, untuk soalan ni, kita akan gunakan rumus tenaga kuasa, iaitu P sama dengan NHC per lambda. Maka N, kita nak cari N iaitu berapa bilangan foton. So, N sama dengan P lambda per HC. Okay, so menyelesaikan masalah secara numerikal. Langkah 4. So, kita masukkanlah nilai-nilai ni daripada langkah 2 tadi. N sama dengan berapa, P sama dengan berapa, lambda sama dengan berapa per HC. So, kita akan dapat dia punya N iaitu 1.76 darab 10 kuasa 20 saat kuasa negatif 1. Okey, so kena ingat step-step ni langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. Okey, kita tengok contoh 2. Sebatang pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 670 nanometer jika bilangan foton yang terpancar ialah 3.37 darab 10 kuasa 18 sesaat. Berapakah kuasa output pen laser tersebut? Okey, so kita mengenal pasti masalah dia dulu. Dia nak kuasa. So kita akan guna rumus P tadilah. Okey, then apa maklumat yang diberikan? Yang pertama, ada lambda dekat situ, panjang gelombang 670 nanometer. Okey, so tuliskan dulu panjang gelombang 670 nanometer. So untuk membuat kita tukarkan dulu nano tu. Yang ni student selalu buat careless mistake dia tak perasan nanometer tu. So tukar nanometer tu pada prefix itu 6.7 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, bilangan foton yang dipancarkan sesaat diberi di dalam soalan. 3.37 darab 10 kuasa 18 sesaat. Okey, pemala Planck H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule per saat. Laju cahaya dalam vacuum C 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. So, yang pemala Planck dengan laju cahaya ni korang jangan risau. Sebab dalam soalan memang dah akan diberikan. Memang akan diberikan. So, ini untuk contoh lah dia tak berikan. Okey, so menyelesaikan apa rumus yang nak digunakan iaitu P sama dengan NHC lambda. Okey, langkah 4 kita selesaikan masalah numerikal iaitu kita masukkan apa yang nombor-nombor yang ada tu di dalam rumus. Okey, so akan dapat jawapan 1.00 watt. Okey, kita tengok contoh ketiga. Andaikan 10% daripada kuasa output mentol digunakan untuk memancarkan 2.92 kuasa 2.92 darab 10 kuasa 19 foton per saat. Berapakah panjang gelombang purata cahaya tersebut dalam nanometer? Okey, so dia nak panjang gelombang lambda. Okey, so langkah 1, apa masalah dia? Dia nak panjang gelombang. Okey, so kita tentukan apa yang diberikan dalam soalan. Langkah 2. Okey, yang diberikan dalam soalan ialah kuasa output. So dia cakap dekat situ kuasa output ialah 10% daripada 100. So berapa 10% daripada 100 tu? So kira 10% darab 100 watt lah, akan dapat 10 watt. So kuasa output foton yang dipancarkan adalah 10 watt. Okey, bilangan foton yang dipancarkan sesaat N sama dengan 2.92 darab 10 kuasa 19 S kuasa negatif 1. Okey, seterusnya pemala Planck
sama H sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Laju cahaya dalam vacuum C sama dengan 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, panjang gelombang purata cahaya. Okey, ni langkah 3 perumus yang nak digunakan, iaitu P sama dengan NHC per lambda. So kita nak cari lambda. Lambda sama dengan NHC per P. Okey. So kita langkah 4, selesaikan masalah numerikal. Okey, daripada maklumat yang kita dapat daripada langkah 2, masukkan ke dalam rumus dan kita selesaikan masalah numerikal. Okey, kita akan dapat 5.81 darab 10 kuasa 7 meter. Boleh biarkan jawapan macam tu ataupun tukar kepada unit nanometer, jadi 581 nanometer nanometer, sorry. 581 nanometer. Okey. So, itu saja daripada saya. Saya tamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.